Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Setelah sekian lama Rafizi Ramli berdiam diri. Sudah lama berdiam Rafizi Ramli. Akhirnya dia muncul semula. Setiap kali dia muncul semula, ramai orang yang meroyan. Setiap kali dia muncul semula, memang ramai orang yang terpancing. Untuk melawan baliklah, macam-macam lah. Jadi ini terbaru daripada Rafizi Ramli. PKR kurang menyengat, ini sebabnya, terang Rafizi. Rafizi akhirnya memberikan sebab kenapa kalau PKR kurang menyengat. Betulkah PKR kurang menyengat? Atau ini hanya permainan berhampiran dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru? PKR ini kurang menyengat kini. PKR kini kurang menyengat kini berbanding dahulu kerana ia sudah membentuk kerajaan perpaduan, kata timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli. Inilah jawapan yang paling mudah, kanak-kanak pun boleh tahu. Jadi orang-orang politik yang sudah tua dalam politik, tak payahlah nak tanya lagi. Memang setelah membentuk kerajaan perpaduan, mau tidak mau konsekuens dia, mau tidak mau konsekuens akibat dia memang kurang menyengat lah. Sebab sudah berjaya membentuk kerajaan. Dulu waktu pembangkang memanglah, sebab orang selalu nampak mau tengok dia orang membangkang dan sebagainya. Sekarang orang bukan membangkang. Ahli-ahli politik yang memang sudah tua dalam politik, kamu patut tahu di antara pembangkang dengan kerajaan, peranan dia tak sama, cara berhujah tak sama, cara mempertahan tak sama, macam-macam yang tak sama. Takkanlah itu pun mau diajar macam budak kecil dalam politik. Sebahagian besar pemimpin kita, katanya pemimpin PKR adalah pemimpin kerajaan ketika ini. Justru apabila bercakap sebagai kerajaan, kita terikat dengan dasar dan kerahasiaan serta aturan pentadbiran. Tahu pun. Inilah jawapan dia. Jadi saya fikir orang-orang politik yang sudah tua, sudah makan gaji banyak di dalam politik, sudah banyak makan garam dalam politik, patut tahu benda ni. Tak payah diajar pun tahu. Katanya pada konvensyen khas PKR sempena sambutan 25 tahun parti itu di Shah Alam. Pada masa sama, dia yang juga adalah Menteri Ekonomi menjelaskan PKR tidak boleh dilihat bersikap terlalu menyerang atau ofensif kerana mereka perlu mengimbangi tugas sebagai kerajaan. Pun begitu, Rafizi berkata, di sebalik cabaran yang dilalui oleh parti, sebagian besar ahli tetap bermotivasi membawa usaha reformasi yang menjadi asas kepada gerakan PKR. Parti ini lebih besar daripada parti politik semata-mata kerana ini adalah keluarga kita selama 25 tahun yang lepas, katanya. Tambahnya, motivasi terbesar adalah untuk mengekalkan kesetiaan kepada parti. Ialah kerana parti ini adalah kawan-kawan dan keluarga kita yang telah jatuh bangun bersama dalam perjuangan parti, tambahnya. Rafizi juga memberitahu pada suatu ketika ahli dan aktivis PKR memang dikenali sebagai individu yang mahir menganjur demonstrasi sehingga ia membantu parti berkenaan bertahan selama suku abad. Mereka yang menjadi antara pelopor ceramah politik melalui media alternatif atau sosial media seperti Facebook. Pun begitu, kata ahli Parlimen Pandan itu, kemahiran tersebut kini diciplak pula oleh pihak lawan dan digunakan pula bagi menyukar serta menggugat kerajaan perpaduan. Itu kemahiran dulu, kekuatan yang kita bina dari awal, yang sekarang ini telah digunakan pula oleh pihak lawan untuk melawan kita, katanya. Biasalah itu, memang begitulah. Kalau memang tak ada idea, pinjam ciplak je lah.
Sekarang ini kita lihat kemahiran itu diciplak oleh orang yang pernah berada dalam keadilan PKR. Dia gunakan untuk tembak kita. Siapa yang makan lada terasa pedas. Siapa yang pernah dalam PKR? Siapa yang pernah dalam keadilan? Siapa dia itu? Yang sekarang sudah bersama dengan pembangkang, lepas itu menciplak sistem kemahiran daripada PKR, diciplak. Pakailah ide sendiri, takkan dah berubah dalam politik masih ciplak. Pakailah ide sendiri, kesian juga. Kalau dalam parti pun hanya ciplak-ciplak, macam mana mau mentadbir negara? Susah juga kan? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selamat berujung minggu, selamat hari Minggu. Ada satu video baru saja saya terima tadi. Video ini cukup lucu dan saya pikir ini akan menentukan siapa Anda. Kalau Anda rasa marah, Anda di kalangan mereka. Kalau Anda rasa tak marah, maksudnya Anda tak buat benda ni dan Anda bukan di kalangan mereka. Mari kita sama-sama lihat di mana kita tergolong. Di mana kita tergolong. Beza pejuang dengan penunggang agama. Harapan Daily 20 April. Berlegar-legar. Gambar dia, tahu gambar dia apa? Gambar dia itu ada perempuan menyanyi lagu dangdut di TikTok. Ini betul-betul viral sekarang. Beza pejuang dengan penunggang agama. Sebelum saya baca, Anda boleh juga komen apa beza pejuang dan penunggang agama. Saya bacakan. Berlegar-legar dihantar lagu terbaru troll ke atas penunggang agama. Saya terima dari pelbagai pihak, terutamanya penyokong kerajaan. Klip pendek nyanyian seorang gadis cantik, belakangnya ada perempuan lain yang turut bergelek. Bergelek habislah. Tapi apa yang menarik bukan perempuannya, bukan perempuan di depan, bukan perempuan di belakang, bukan gelekannya, bukan rambutnya, bukan seksinya, bukan. Yang saya tertarik adalah liriknya. Liriknya cukup mudah, tapi bikin orang berfikir. Siapa terasa pedas, dia yang makan lada. Siapa makan lada, dia terasa pedas. Kalau dia marah, dia lah tu. Kalau dia tak marah, dia tak buat lah. Senang saja. Jadi liriknya cukup mudah, tapi bikin orang berfikir. Saya setuju yang ini ya. Setiap hari keluar cerita, aurat jaga. Tapi kau sendiri mata buaya, pantang lihat wanita muda. Wow, lirik dia luar biasa, geng. Setiap hari keluar cerita aurat jaga. Tapi kau sendiri mata buaya, pantang lihat wanita muda. Woi, mungkin begitulah. Kalau dikasih jadi rap sikit lah kan, begitulah mungkin. Itulah lirik dia. Terus apa lagi? Acap kali sebelum ini kita lihat mereka yang terpaling beragama mengecam orang tidak bertudung dan sebagainya. Tiba-tiba pula orang yang mengecam ini tiba-tiba pula terkantoi pula mengikuti porno dan filem lucah. Jadi follower perempuan seksi. Terbaru yang ini saya bacakan saja. Anda boleh baca di Harapan Daily. Terbaru pemuda PAS yang tidak mahu berdoa untuk Agong kantoi. Ikuti akaun Lucha OnlyFans yang sesetengah liberal tidak lakukan. Lepas tu ini lirik dia. Seterusnya lirik dia, dengar ya. Tiada yang berani membantah. Takut kau keluar fatwa, kena hukum masuk neraka. Kau seorang masuk surga, orang lain tunggang kuda, kau pilih tunggang agama. Orang kerja macam gila, kau jadi kaya raya. Wow, dia punya lirik padu. Tiada yang berani membantah, takut kau keluar fatwa, kena hukum masuk neraka, kau seorang masuk surga. Orang lain tunggang kuda, kau pilih tunggang agama. Orang kerja macam gila, kau jadi kaya raya. Wah, itu lirik dia lah. Ini pemerhatian sosial yang melekat terus ke otak.
bila penunggang agama menghentam orang lain moden, liberal dan sekular. Hanya pentingkan duniawi sahaja. Mereka pula dengan bangga katakan mereka hanya makan ikan kelah. Ikan lain mereka loya. Woyo, ikan kelah. Ikan lain mereka loya. Apabila negeri antara yang paling miskin di Malaysia, mereka perlu beli Mercedes paling mahal. Bukan 1, 2 buah, tapi berbelas-belas pula. Jadi menteri tak sampai setahun, kantui pula menikah online ketika PKP. Tengokkan ulama politik kita. Adakah mereka bersederhana seperti Tuan Guru Nik Aziz? Saya hormati Tuan Guru Nik Aziz ini. One of those yang saya betul-betul hormat dengan perjuangan dia yang bagus. Ini betul perjuangan. Harga nombor plat kereta saja boleh tanggung berapa keluarga miskin sekian lama. Isu penunggang agama ini bukan terpakai di Malaysia. Dalam sejarah menunjukkan penunggang ini ada dalam berbagai agama sebenarnya. Bukan Islam saja, bukan Kristian saja. Semua agama ada penunggang-penunggang. Sifat mereka sama. Tunjukkan mereka terpaling beragama tapi banyaknya melalut mengejar harta dunia sama ada duit, pangkat atau wanita. Lagu dangdut itu mungkin nampak remeh dan bengong pada setengah orang. Tapi liriknya kalau dihadam bijak sebenarnya. Ada beza pejuang agama dan penunggang agama. Kalau anda marah dengan lagu tersebut, anda boleh tahu anda di kategori yang mana? Betul. Kalau anda marah dengan lirik lagu itu, anda dah boleh tahu anda di kategori mana. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat terus bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, persoalan sama ada benar Najib Razak mendapat tintah adendum daripada Agong masih menjadi tanda tanya. Tapi akhirnya ada satu pembayang terbaru, ada satu berita terbaru tentang perkara ini. Sebelum itu ada juga peguam-peguam, pengamal-pengamal perundangan di Malaysia yang juga berdebat sesama sendiri, membuat persoalan sama ada perlu ataupun boleh secara undang-undang ataupun tidak. Tetapi pada pendapat anda secara pribadi saja nak tanya ni. Pada pendapat anda secara pribadi, anda setujukah kalau Najib Razak dikeluarkan daripada penjara dan mendapat tahanan rumah? Anda setuju tak? Anda boleh tinggalkan komen setuju atau tidak, ataupun kalau tidak setuju apa alasan, kalau setuju apa alasan. Begitulah. Jadi baru saja kita terima sebentar tadi keputusan titah adendum Agong. Persoalannya, siapa perlu beri kata putus? Keputusan berhubung titah adendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri yang sudah pun menjadi sekarang ini menjadi banduan, telah pun menjadi banduan kerana sudah dipenjara. Itu Najib Razak mestilah diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya, saya sebutkan ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang Agong. Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan peguam negara dan maklumat dari Sultan dan Agong itu sebaiknya. Kita tak cuba untuk meringankan apa-apa keputusan yang dibuat oleh hakim, kata beliau. Tapi cara kita lakukan itu yang tidak disetangi oleh setengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya, dalam kalangan yang lain di luar dan lain di luar, kata beliau. Jadi itu bukan kita yang persoalkan, tapi pendirian kita tuntas bahawa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan, dan keputusan muktamad oleh Agong mesti juga dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Katanya, yang juga adalah Presiden PKR, ketika berucap
pada Convention 25 tahun PKR di Pusat Convention Shah Alam IDCC. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau tidak mahu masuk campur dalam perkara ini. Ini susulan pendedahan Tita Adendum. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri telah pun memfailkan sokongan afidavit sokongan terhadap Tita yang membolehkan Najib menjalani tahanan di rumah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul turut menyatakan akan mengemukakan afidavit sokongan. Keputusan berhubung Tita Adendum yang di-Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada Datuk Seri Najib Tun Razak mesti diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itulah yang sedang berlaku sekarang ini, iaitu tentang pengampunan Najib Razak yang dapat 50%. Lepas itu tiba-tiba ada Tita Adendum. Semua itu tidak boleh, bukan hanya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang buat keputusan, tapi itu di dalam perbincangan. Jadi janganlah pandai-pandai pula janganlah pandai-pandai pula untuk kaitkan nama PM Anwar pula yang macam-macam lah. Nanti jatuh fitnah, siapa yang salah? Sendiri salah, sendiri susah, sendiri berdosa, sendiri masuk neraka, sendiri menyesal lah, macam-macam lah sendiri. Okey, jadi kita tunggulah apa keputusan seterusnya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.